Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat petang. Ya, okey. Hari ni kita test mic dulu. Kita test mic. So siapa-siapa yang dah masuk live ni boleh komen. Okey tak suara? Jelas tak gambar kita hari ni? Video kita okey ke tidak semua? Kan? Okey? Okey? Is it okey? Okey. Kita teruskan. Okey, jangan senyap. Dua-dua dekat sebelah saya. Okey, kita share video dulu. Share dulu. Saya dulu. Share. Mana handphone? Ya, saya share dulu. Handphone tak lain. Kau mana handphone kau? Handphone tak lain. Okay, tak ada lain. Okay. So kita ucapkan selamat petang dulu. Assalamualaikum. Dan hari ni kami bertiga akan bawakan tajuk yang berkaitan mungkin dengan orang yang telah berkahwin, yang ada pengalaman, boleh berkongsi-kongsi. So Isma, apakah tajuk kita hari ini? Okey, tajuk kita pada hari Bersemangat sikit cuba Isma. Tajuk kita pada hari ini. Isteri terlalu berdikari, baik untuk suami ataupun isteri. Baik untuk suami atau Baik tidak. untuk suami. Kan? Sebab isteri ni dia berdikari. Adakah benda tu baik untuk si suami ataupun tidak? So hari ni kita bawakan dua wanita dan seorang lelaki. Dan kita nak orang kata berdebat lah Isma kalau boleh kan. Berdebat. Yelah, ikut pengetahuan Isma, ikut pengalaman Isma, ataupun ikut apa yang Isma pernah dengar lah kan sebelum ni kan Raisa. Okay, sebelum tu kita hi dulu kepada semua yang menonton. Saya nampak Murni Fauzi is watching. Kita doakan dia cepat sehat semalam di gastrik. Kan Raisa? Betul. Senyum. Okay, so hari ni tajuk kita ni orang kata agak bebas untuk semua orang komen, bagi pendapat masing-masing. Tak ada yang betul, tak ada yang salah. Ini cuma Kita pendapat nak je. tahu pendapat penonton juga. Betul. Dan kita. Dan pendapat kita. Dan ada kalanya seorang lelaki dia memang sukakan wanita yang berdikari, tetapi ada sesetengah lelaki yang langsung tak sukakan wanita yang berdikari. So benda tu depends, tak ada yang salah, tak ada yang betul. Kita nakkan feedback daripada anda, terutama yang dah kahwin ke ataupun mengenali mana-mana wanita yang mungkin berdikari dan ada kesan positif ataupun negatif. Sama-sama kita kongsikan. Okay, sebelum tu bagi pengenalan dulu. Ni siapa nama ni? Isma. Bagi Dia pengenalan. kan lelaki. Dia lelaki, dia kena semangat. Jangan. Si fitrah lelaki lebih suka dihormati dan merasa dihormati bila wanita bergantung harap kepada kekuatan dan kepemimpinannya. Maksudnya? Maksudnya kita lelaki dia lagi suka kalau perempuan tu, maksudnya isteri dia lebih berat dekat dia, macam lebih bergantung lah dekat dia. So tak adalah rasa macam dia macam mana? Bukan ketua keluarga. Bukan ketua keluarga lah. Dia rasa dia macam ketua lah kan Isma. Kalau dia isteri bergantung dengan dia rasa macam dia ketua, dia yang Dia rasa tanggungjawab. tanggungjawab lebih tinggi lah berbanding daripada isteri langsung tak ada kebergantungan dengan si suami. Apa pendapat Raisa pula? Okey, biasa kalau orang dah mendirikan rumah tangga ni, dia seorang suami dah menjadi ketua keluarga. So dekat situ dah ada tanggungjawab suami untuk membagi nafkah, untuk bagi kasih sayang. Sebab apa? Lelaki ni memang dia nak perhatian daripada seorang isteri, dan isteri pun nak perhatian daripada seorang suami. Saya setuju tu. Sebab yelah kadang-kadang ada setengah orang rasakan alah perempuan yang berdikari ni okey lah, lelaki tak payah risau. Tapi sebenarnya banyak benda-benda negatif yang akan berlaku jika si isteri ni terlalu berdikari. Sebab kan kenapa? Saya sebelum ni sebelum saya bincangkan isu ni, yelah kita pun belum kahwin, kita orang kata tak ada pengalaman yang betul-betul banyak lah kan. Tapi kita nampak apa yang terjadi, kita nampak apa yang berlaku di depan mata kita, dan juga kita selalu mendengar daripada mingguan wanita, profesor yang bercakap, ustazah yang bercakap. Kita dengar semua orang kata pendidikan daripada mereka berkaitan dengan
seorang wanita yang terlalu berdikari? Apakah pesan dia? Mungkin ada risiko kalau terlalu berdikari. Kalau suami tak tahu, mungkin lepas ni kalau kita dah baca poin-poin ataupun kita dah kongsi, share, mungkin suami bolehlah ambil iktibar ataupun pengajaran daripada. Betul. Tapi kita tak boleh salahkan suami 100% betul. Raisa. Sebab kadang-kadang suami dah kata tak payahlah, tak payah. Tapi isteri yang sukakan sangat nak hidup berdikari ni. Dia suka nak buat sendiri. Dia nak saya buat sendiri. Dia pergi pun pergi sendiri kan. So Beli benda barang tu sendiri. Mungkin sebab dia terlalu berdikari sebab suami cakap okey tak apa, terserahlah nak buat apa. Mungkin ada juga isteri yang suka berdikari, dia cakap tak nak susahkan suami. So dia ada antara dua tu perbezaan dia. Betul. So hari ni kita nak bincangkan yang bukan saja daripada kami. Kalau boleh semua yang menonton ni, betul. ada 20 yang menonton ni, orang kata tolonglah bagi respon, bagi pendapat anda sebab tak ada yang salah, tak ada yang betul kan. So kita buka untuk semua, tak kira lah yang ada pengalaman banyak ke ataupun pengalaman baru sehari dua ke kan. Tak apa, berkongsi je. So kami terima dan terbuka sesiapa saja nak bagi komen. Betul, saya nampak Susanti is watching. Susanti, apa pendapat Susanti. kau kalau isteri terlampau berdikari? Silakan jawab. Okey, sebagai seorang perempuan dia boleh bagi respon ataupun komen. Daripada orang kata pendapat dia lah. Kan. Okey, Raisa baca. Okey, yang seterusnya, berbalik kepada soal fitrah pula, Allah melantik suami sebagai imam yang membuat keputusan dalam rumah tangga serta diwajibkan isteri mentaatinya. Betul. Yalah, biasa kalau dah mendirikan rumah tangga ni, isteri kenalah taat dan patuh dekat suami. Sebab apa? Kalau kita melanggar peraturan, kalau suami contoh cakap jangan keluar rumah, kalau isteri langgar juga, tahu-tahu je lah kalau suami nak buat apa, dia ada hak untuk membuat keputusan. Ya, tapi kalau boleh jangan terlalu drastik ya Raisa. Benda-benda macam tu banyak benda yang kita boleh settlekan daripada menggunakan jalan yang kasar kan. Apa-apa pun sebenarnya benda ni kita tak boleh orang kata menyalahkan satu pihak. Kadang-kadang yang sesuami dah bagi keizinan dekat isteri untuk keluar beli barang kan. So benda tu yang membiasakan isteri untuk berdikari lah. Kadang-kadang ada yang macam tu. Kadang-kadang mungkin kesibukan si suami sehingga menyebabkan isteri drive seorang-seorang, pergi sana seorang-seorang, dan terbiasa lah kan. Mungkin suami isteri kena berbincang antara satu sama lain. Betul. Tapi sebenarnya sebelum kita bincangkan lebih mendalam, kenapa benda ni orang kata kadang-kadang ada kesan negatif dia. Tapi sebelum kita mungkin tanya dulu dekat orang sekeliling kita ni, kan. Okey, macam saya nak tanya dengan Isma sendirilah. Mak ayah masih ada? Ada. Okey, dua-dua masih ada. Saya nak tanya sama ada mak Isma jenis yang berdikari ataupun tidak? Kalau mak Kalau mak dia jenis berdikari dekat rumah. Bila kat luar dia akan bergantung dekat bapa. Suami. Macam mana tu? Macam mana? Boleh ceritakan Dia dengan lebih lanjut? macam mama kan tak kerja. So bila ayah pergi kerja, so mama akan buat kerja rumah sendiri. So memang ternampak macam berdikari. Sendirilah. Sendiri. Kadang kalau dia keluar pun dia berdikari juga. Maksudnya tak gantung sangat lah. Tapi bila dia perlu, dia akan bergantung. Perlu tu untuk apa? Perlu tu macam contoh, ada situasi tu macam mana ya? Macam contoh nak pergi bank, so mesti akan ajak ayah ke kalau nak pergi pasar ke. Okey, pergi pasar pun sebenarnya ayah temankan mak lah. Okey, sebenarnya orang kata benda-benda macam tu, macam yang saya baca tadi kan. Sebenarnya kemesraan di antara suami isteri ni boleh terjalin semakin erat bila mana mereka meluangkan aktiviti bersama agak kerap. Agak kerap ni saya kata agak kerap. Dan bila si isteri dia melakukan hal kau, hal aku. Dia dengan suami ada persepsi yang macam tu, makanya kemesraan di antara suami dan isteri mungkin rapat, tapi tak adalah serapat orang yang meluangkan aktiviti bersama-sama. Okey, Raisa, bagi Raisa pula macam mana? Kalau mak ayah ada lagi? Ada. Okey, boleh cerita sedikit? Okey, kalau sama juga macam Isma, mak saya suri rumah, bapa saya bekerja. Tapi sekarang kalau mereka nak berbincang mengenai berdikari ni, kalau berdikari saya rasa biasalah seorang ibu yang
suri rumah mesti dia akan buat kerja rumah. So hal-hal rumah semua kita bagilah dekat mak. So bapak ni macam kita kira dia mencari rezeki lah untuk keluarga. Tetapi kalau nak membiarkan macam mak saya buat semua benda secara seorang ataupun berdikari sendiri, tu mungkin bergantung kepada mereka. Sebab ialah kadang-kadang bapak saya cakap okey, contoh nak bayar benda sesuatu macam bil api, bil air, kan rasa tak apalah ni Alang, biarlah Alang yang bayar. So tak adalah semua macam perempuan yang kena buat tau. So okey, nanti mak pergi pasar sendiri, lepas tu pergi pasar, pergi bank, lepas pergi bank, pergi mana-mana lagi. So isteri pun macam mak kita pun macam dah tak payah kot ada lagi macam seorang bapa, kalau seorang suami kalau dia tak boleh nak sama-sama lah. Tak boleh tolong lah. Sama-sama lain. Okey, saya nak bacakan komen daripada Susanti. Dia kata baik tapi jangan dibiarkan terlampau berdikari. Okey, kenapa tu Susanti? Kena ada sebab, tak boleh berikan fakta dan kemudian biarkan macam tu. Kita nak dengar penjelasan. Kita nak tahu juga komen. Betul. Dan juga tadi saya nak kongsi sedikit ilmu yang saya belajar tadi. Okey. Saya tengok daripada Mingguan Wanita yang mana mereka panggil penceramah ataupun yang berkaitan dengan hal rumah tangga lah, yang memang pakar dalam bidang ni, dan dia mengatakan bahawa 3 benda yang mengekalkan keakraban seorang suami isteri itu. Okey, yang pertama sekali adalah kesetiaan. Betul. Setia antara lelaki dan wanita lah, sama-sama ada perasaan setia tu kan. Betul. Dan saling mempercayai. Okey, yang kedua adalah sexuality. Okey, seks lah mungkin bahagian rumah tangga saya tak boleh ulas lebih lanjut. Betul. Tapi itu yang nombor 2. Dan yang nombor 3 adalah berkaitan dengan lelaki yang membantu si isteri membuat kerja rumah. Betul. Dalam membuat kerja rumah tu, mengikut kajian, ramai lelaki yang membantu adalah 33% sahaja pun. Dia membantu 33% saja kerja di rumah, tapi telah dapat membuatkan hubungan itu lebih akrab. Betul. Ini orang kata 33% je. Daripada berapa tu? 33 ke? Daripada 100%. Ya. Memang sebenarnya tanggungjawab, kita tahu dalam Islam yang sebenarnya melakukan kerja-kerja di rumah adalah suami. Betul. Bagi siapa-siapa mungkin yang dengar ni, dia kata apa pula suami? Wanita lah. Tak, wanita itu adalah adat dan budaya yang mana selama ini kita lakukan. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut, dalam Islam yang sebenarnya melakukan kerja-kerja rumah adalah suami. Sebab tugas isteri tak salah saya adalah Melayan. menguruskan anak dan melayan suami. Mengurus anak-anak, mengurus dan juga melayan suami sebenarnya. Betul. Tapi benda tu kalau korang macam tak percaya, biar betul Mina ni, selama ni mak aku je buat kerja. Itu adalah budaya, itu adalah adat yang kita sebenarnya biasa lakukan daripada kecil, dan benda tu menjadi orang kata kebiasaan. Dan Betul. bila orang lelaki tak buat kerja, kita rasa benda tu macam normal. Tapi tak, sebenarnya dalam Islam sendiri mengatakan lelaki adalah orang yang dipertanggungjawabkan untuk melakukan kerja-kerja rumah. So suami-suami yang nampak ni ataupun isteri yang tengah tengok ni, boleh teks suami ataupun bang, sini sekejap bang, abang dengar ni bang. Kan? Sebab apa yang saya katakan ni saya tak berani katakan jika saya tak belajar dulu. Kan? Kita orang kata tak gunalah belajar tinggi-tinggi kalau kita mendedahkan maklumat-maklumat palsu, kan? Kita macam ya ke? Bagi tahu je kan. Kita tak cari tahu dulu. Okey, macam saya suka cari tahu dulu kan. Raisa, Isma, kita suka kita suka baca dulu, kita ambil tahu dulu, barulah kita ada idea apa yang kita nak katakan ini. Dan juga kenapa saya nak menyampaikan? Bila saya menyampaikan dan memberikan manfaat kepada anda, saya ada saham pahala tu. Sebab itulah saya sebelum saya nak buat slide ni, sebelum saya nak sampaikan kepada semua ni, saya akan baca dulu, saya akan dengar dulu apa-apa info untuk disampaikan kepada anda. Saya tak nak cakap kosong di sini kan. So, kita teruskanlah tajuk kita ni, kita dah macam menyimpang kan. Okey, kita teruskan. Berkaitan dengan apa yang saya baca tadi, saya dengar jugalah kan 3 benda tu, iaitu yang pertama kesetiaan antara suami isteri, yang kedua adalah sexuality, dan yang ketiga adalah lelaki tidak membiarkan wanita berdikari, tetapi membantunya di dalam rumah. Betul. Itu yang menyebabkan orang kata kesetiaan, bukan kesetiaan, keakraban suami isteri itu sentiasa terjadi. Betul. Kan? Bagi kadang-kadang orang macam Raisa lah kan, Raisa sendiri, adakah Raisa seorang yang berdikari? Macam tu. Soalan berdikari.
dah cari kerja, nak ada duit sendiri. So kalau kita ada macam ada rasa duit sendiri tu, kita macam ada rasa berdikari dalam diri. Kita apa yang kita nak buat semua tu kita dapat buat. So kita mungkin boleh membantulah sikit keluarga kan. Saya setuju. Ha. Bagi kalau macam daripada ini orang kata pendapat lelaki lah kan. Ha, Macam lelaki, Isma betul. sendiri. Adakah bila Isma mendapat seorang isteri, satu hari nanti Isma nak isteri yang jenis berdikari ataupun separuh berdikari ataupun memang 100% bergantung kepada Isma saja? Ini pendapat dia, tak boleh kecam kau. Kena dengar betul. pendapat daripada dia. Okey, silakan. Kalau pendapat saya lebih suka dia separuh berdikari dengan separuh berharap. Sebab okey. dia separuh berdikari, macam bila dia kat luar sendiri dia boleh macam ni, Jaga dia diri. boleh dia jaga diri dia sendiri. So tak adalah dia macam takut-takut nak jumpa Betul, orang. semua nak bergantung sama dengan suami je kan. Tak ada macam sikit Abang lah yang cakap. Kan? Macam Nyampau pula kan. so, Yelah. ada juga dia rasa macam nak bergantung, macam bila ajak pergi keluar apa ni, kau pergi beli barang ke macam bang jom tu main ke, Itu tak kisahlah tu kan. tak kisahlah, kita Betul. pun mesti nak jaga diri juga kan bila dia kat luar. So macam jaga diri tu macam bila dengan kawan dia. So tak adalah dia macam mana dia cakap Macam rasa Terlalu bergantung kita, lah dengan bergantung dengan terlalu suami. manja lah kan, Terlalu dimanjakan manja. untuk suami. Okey, tapi bagi saya ada bezanya sebenarnya tanggungjawab dan juga manja. Okey. Betul. Macam situasi yang kita nampak sekarang, kalau macam saya kan, bila saya temankan akak saya pergi hospital, saya nampak kebanyakan isteri pergi review untuk kesihatan, untuk check up anak seorang diri. Dan ada yang mengatakan, saya pernah bertanya lah dengan kakak-kakak dekat hospital masa tu kan, suami tak ada, suami tak teman, suami kerja ke, macam sajalah kita borak kan. Dan kebanyakan mereka mengatakan suami tak ada masa. Okey, ini cerita-cerita pasal, kita bukan cerita pasal berdikari, ini bukan berdikarinya seorang wanita, tetapi ini adalah tanggungjawab sebenarnya. Kenapa? Anak tu anak siapa? Anak bersama. Sama lah. Kan? Anak Anak bersama. bersama. Adakah wanita melahirkan anak tanpa seorang suami? Tak. Kan? So Ya, maksud dia di betul. sini, bila benda tu berkaitan dengan tanggungjawab sebenarnya, seorang suami kena temankan isteri. Jika lainlah cerita kalau isteri, abang nak pergi spa jom teman. Itu orang kata ada sebenarnya cara-cara untuk suami tak ikut, ada alasan lah sebenarnya. Bila berkaitan dengan untuk anak kan, untuk kesihatan isteri, mungkin isteri sakit ke, yang sepatutnya temankan isteri adalah seorang suami dan bukannya isteri pergi seorang diri kan. Tapi mungkin jelah ada sesetengah suami ni dia memang tak dapat cuti kan. Tapi kadang-kadang saya nampak juga suami ni dia dah temankan isteri, tapi malangnya, semoga kita tak dikenakan dengan suami-suami yang macam tu tau. Malangnya si suami tu dia duduk dekat tempat Kursi menunggu. menunggu tu, kursi menunggu tu, dia main game. Okey, pernah masuk dekat Facebook saya pernah baca. Benda-benda ni macam sebenarnya kita rasa macam normal. Macam alah biasalah tu dia main game. Tapi sebenarnya benda ni membuatkan isteri, orang kata isteri dah penat dah mengandung, dah beranakkan anak kau. Lepas tu dia angkat lagi, dia nak pergi check up lagi. Kau dekat kursi menunggu main game. Lepas tu marah sebab Macam tak ada rasa lambat. tanggungjawab dan kasihan dekat suami dan juga anak. Hai Puan Samaria, Assalamualaikum, selamat petang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam pula. Waalaikumsalam Puan Samaria. Betul tu Momoy, hati Betul. kali dia betul. Betul. Betul Puan, saya buat ni, orang kata memang kita tak ada pengalaman berkahwin kan. Tapi kita ambil pengalaman daripada orang lain. Betul. Kita baca apa yang menjadi kajian daripada orang-orang yang pakar, dan kita mendengar pula orang kata ceramah ke ataupun talk show ke yang berkaitan dengan isteri sungguh sangat berdikari, apa kesannya. Kan? Dan saya ceritakan tadi pasal tanggungjawab si suami yang sepatutnya mereka jalankan bila bersama dengan isteri. Kadang-kadang kalau isteri bawa pergi macam yang Isma katakan tadi, isteri kata alah abang temanlah. Benda tu orang kata bukannya kita tak boleh tahu. Kadang-kadang apa guna suami kalau bukan tempat bermanja? Macam tu lah sebenarnya kan. Sebab yelah, selama kau dah single, kau mestilah kau buat kerja kau sendiri kan. Kadang-kadang mak pun ada ramai adik-beradik kan. Jadi tak adalah masa yang banyak sangat untuk anak tu. So kita banyak buat benda tu sendiri. Kita pergi daftar ke, kita pergi belajar ke, kita mesti usaha sendiri kan. Tapi bila dah berkahwin, kalau semua benda kita buat sendiri, apa gunanya isteri ataupun apa gunanya suami? Okay. So
komen. Okey, Puan Hasna kata, terbaiklah suami yang faham kerja-kerja rumah, membantu isteri, faham tugas seorang isteri. Saya setuju. Dan juga daripada Puan Sabaria. Puan Sabariah, dia kata dulu aunty bersalin, husband ada di sisi teman waktu nak melahirkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita syukuri suami kita kita doakan agar suami-suami yang sentiasa menemani isteri dia, sentiasa bersama isteri di sisi, akan mendapat rahmat daripada Allah dan mampu memimpin isterinya hingga ke syurga. Kita doakan. Kita doakan. Dan macam Puan Hasna kata tadi, terbaiklah untuk suami. Dia pun sendiri memuji suami yang mampu memahami dengan kerja-kerja si isteri di rumah. Dan kadang-kadang ada jenis isteri ni dia suka bekerja tau Raisa. Betul. Apa pendapat Raisa tentang tu? Suami yang suka bekerja. Isteri yang suka bekerja. Okey, kalau nak memandangkan isteri yang suka bekerja ni, dia kena berbincang dengan suami. Okey, mungkin ada yang suami dia tak bagi kerja, dia nak suruh jaga rumah ataupun uruskan anak di rumah. Dan mungkin ada juga suami yang nak isteri dia berdikari supaya bekerja, adalah duit sendiri, simpanan sendiri. So kalau orang yang suami isteri yang macam ni, kita tak bolehlah nak cakap mereka ni selalu bergantung je dekat suami ataupun isteri. So sama-samalah kita macam membantu antara satu sama lain. Saling menolong. So mungkin kalau suami lepas ni dah mungkin ada masalah ataupun ditimpa apa-apa kemalaman kemalangan. So mungkin isteri boleh membantu. Dan begitu juga dengan suami. Bagi Raisa sendiri pula macam mana? Kalau seorang suami ni kan, dia memang Isma minta maaf sebab Isma seorang je lelaki kan. Kadang-kadang bila Isma berjumpa dengan wanita tu, dia bukannya suami tak suruh berdikari, bukannya suami tak teman, tapi kadang-kadang ada jenis isteri ni dia suka sangat berdikari. Dia macam dia boleh buat kerja-kerja lelaki tau. Contohnya dia pergi tebang pokok kan. Dia pergi contohlah kalau Isma akan menghadapi situasi yang macam ni. Isma masa tu di tempat kerja, call isteri, buat apa tu? Tengah tebang pokok ni bang, nanti call. Mesti adakah Isma akan macam risau sangat ataupun alah lantaklah dia macam tu? Cuba jelaskan. Kalau bagi saya kalau dapat isteri yang macam tu, saya rasa lebih special lah kat dia. Sebab tak semua perempuan boleh tebang pokok. Yalah, sebab dia boleh buat kerja macam rasa special lah dekat dia. Betul. Tapi adakah Isma bagi orang kata tu tak adalah macam mungkin dia boleh buat. batas Dia boleh buat, tapi saya cakap tak apa, jangan buat lah sebab bahaya pula. Betul. Yalah, apa-apa jadi lah Perempuan kan. So betul juga perkongsian si Isma. Dan juga tadi saya ada dengar ceramah daripada seorang ustazah tu, dia katakan sang suami jangan biarkan isteri anda buat keputusan secara sendiri dalam tempoh yang lama. Betul. Mungkin ada kalanya boleh biarkan isteri membuat keputusan, tapi ada kalanya suami kena buat keputusan. Kenapa saya katakan macam ni? Okey, saya bagi contoh. Suami lelaki lah kan, dia biasanya dia akan macam daripada sebelum kahwin, macam si isteri dia tanya, bang, tahun ni kita nak pakai baju apa untuk raya? Terpulang lah yang kalau baik untuk awak, baiklah untuk saya kan. Selalu Lepas tu gitu. tanya lagi, bang, kalau saya ambil benda ni, abang rasa macam mana? Terpulang lah, kalau awak rasa baik untuk awak, baiklah tu untuk saya. Lepas tu nak tanya pula, bang, nanti kalau kita nak sanding dekat belah saya ke belah abang? Terpulang lah yang dia macam tu tau. Dia macam isteri ni, dia suka bertanya. Walaupun dia tahu jawapan suami, tapi dia masih bertanya, abang, adakah abang rasa benda ni okey ke tak? Abang, kalau macam ni okey ke tak? Bang, semua abang. Dan sebenarnya bila mana suami membiarkan isterinya membuat keputusan secara sendiri, jangan suatu hari nanti dia komplain macam ni, ustazah, dia dengar ceramah kan, lepas tu dia tanya dengan ustazah, isteri saya asyik melawan je, saya cakap macam ni, dia tak nak dengar. Punca benda tu terjadi adalah disebabkan suami yang membiarkan isterinya membuat keputusan sendiri. Betul. Semua benda kan, yang contohlah bila dah kahwin pun dia tanya abang, bang, ni kalau nak hantar si anak kita sekolah ni, best ni bang, sekolah ni baik macam dia. Terpulang lah yang kalau awak rasa okey lah untuk saya. Betul. Dia macam tu je tau. Dia sampaikan si isteri ni, dia
dia dah hilang keputusan. Dia dah macam keputusan tak apalah, aku tanya pun dia dah melewat sampai 20 tahun asyik macam tu je. Tak ada respon, tak membantu. Betul. Kisah tu yang dipanjangkan oleh ustazah yang saya dengar tu kan. Saya dengar ceramah daripada ustazah tu, dia kata bila mana si isteri selalu membuat keputusan sendiri, dia benda tu semua dia tak payah tanya suami dah. Sebab semua benda dia dah fikir sendiri. Sebab lelaki tu suruh perempuan tu je. Dia terpulang lah 20 tahun tanya 20 tahun juga. Dan tiba-tiba si suami ni pergilah dengan ceramah kan. Dia dengar pasal menutup aurat pula. Jadi malangnya isteri ni adalah seorang yang tak menutup aurat. Dan bila dia dah biarkan isteri dia membuat keputusan sendiri, lepas tu dia pulang rumah lah, dia tegur isteri dia, tutuplah aurat, tak baik macam ni. Isteri pula melawan. Dan dikatakan ustazah itu mengatakan bahawa punca-punca isteri selalu melawan adalah kerana isteri selalu membuat keputusan sendiri. So apa-apa yang dikatakan oleh suami biasanya tak didengar oleh isteri. Sebab kenapa? Dia dah biasa hidup dengan benda-benda macam tu tau. Dia dah biasa macam, alah ni semua pun aku buat sendiri, aku buat keputusan pun aku yang pilih sendiri, aku nak buat ni aku buat je. Sebab suami langsung tak ambil kisah kan. So ibarat isteri tu nak jadi ketua. sebab suami dia langsung tak ambil pot tau. Dia macam pasal anak dia tak kisah, pasal rumah dia tak kisah, tak pasal raya dia tak kisah kan. Semua tak kisah. Semua dia tak So kisah. lepas ni jangan tak kisah pula lah kalau isteri buat tak kisah dengan suami. Dia macam tu lah. Sebab isteri ni hasil didikan seorang suami. Betul. Dan suamilah yang sepatutnya membimbing isteri itu ke arah yang lebih baik lah orang katakan. So sebab itulah orang cakap kalau nak isteri ni hormat dengan suami kenalah hormat dengan perempuan. Barulah sama-sama kita rasa cara lelaki dihormati. hormat perempuan ni tak samalah dengan wanita kan. Cara wanita ni kena tundukkan, orang kata kena letakkan lelaki di atas. Betul. Lelaki adalah orang kata ketua dan bukannya wanita yang mengetuai. Betul. Dan sebabkan itu suami juga perlu main peranan di mana suami tak boleh biarkan isteri sendiri tau. Dia macam kalau anda biarkan isteri anda bersendiri, kalau anda biarkan isteri anda membuat benda semua sendiri kan, lama-lama isteri akan menjadi seorang yang keras kepala, terlalu berdikari dan tak sangat memerlukan suami. Itu dah tahap bahaya sebenarnya. Betul, tahap kritikal. Okay, baca dulu komen daripada kan. Lepas tu kan Puan Hasna kata, sebab tadi saya katakan macam ni, asyik tanya suami kata Terpulang. Jangan nervous. Okay, kita cuba sekali lagi. Biasanya kalau isteri yang orang kata asyik tanya suami, 20 tahun dia tanya suami, bang, raya ni nak pakai apa? Terpulang lah yang. Lepas tu apa yang dikatakan oleh Puan Hasna, dia kata dah faham, tak perlulah tanya lagi, last baik lagi hidup sendiri. Betul. Sebab apa yang dikongsikan oleh seorang artis iaitu Linda On, dia mengatakan macam ni, dia dah biasa hidup berdikari, tapi bila dia dah berkahwin, dia tukar berdikari dia tu kepada nak si suami. Kalau macam buat kerja dekat luar, dia memang berdikari, tapi kalau dekat rumah ada suami, bang, temanlah saya pergi ni. Benda tu orang kata memang patutlah kita berkongsi masa dengan suami. Sebab kenapa? Masa dengan suami tu sebenarnya melambangkan kesetiaan kita, kegembiraan kita, kasih sayang. Kalau dah suami asyik pergi kerja kan, buat hal masing-masing, isteri pula buat masing-masing, pulang rumah pun dah tak berfahaman, dah tak bercerita, dia tak, orang kata tak adalah seri. Betul, mungkin hubungan tu dah jadi Renggang. Betul, benda tu dah tak ada seri lah sebenarnya. Itu yang kita takutkan berlaku dalam pasangan suami isteri ini. Betul. Kan kadang-kadang yelah, kita pun memanglah terpulang layang, tapi kalau dah 10 tahun kau asyik terpulang layang, bagus kau pulang lah balik pergi rumah mamak kau. Kan. Okay, so apa yang kita ceritakan ni, kita ada bagi solusinya lah. Betul. Sebenarnya bila mana si sang suami menjumpai ataupun memiliki seorang isteri yang sangat berdikari, apa yang harus dilakukan oleh seorang suami itu? Okay, masih belum terlambat. Mungkin yang tengah tengok ni dia rasakan betul lah apa yang dicakap oleh Momoy ni. Momoy kata semua betul.
Aku dekat rumah, aku yang betulkan lampu, aku yang mop, aku yang masak, aku yang jaga anak aku, semua aku. Macam aku tak ada suami pula. Sedangkan ada je suami dekat sebelah tu tidur. Tengah tidur, Goyang kaki je. kan? Ini kita bagi contoh sebenarnya. Kan? Betul. Okey, so apa yang perlu dilakukan oleh sang suami kepada isteri yang berdikari adalah yang pertama, Jangan biarkan terlalu banyak perkara dilakukan sendiri oleh isteri. Maksudnya lelaki ni kita janganlah suruh semua benda biar perempuan je yang buat. Macam Betul. tolong bayarkan bil ke, tolong belikan barang ke. Kerja rumah semua perempuan Panggil buat. baik. Yalah, Ni, sebab kerja kan? rumah pun perempuan nak buat kan. Takkanlah semua benda kerja macam pengurusan rumah pun. Betul. tolong buang sampah ke, kan? Kalau tolong buang sampah tu, kalau boleh biar lelaki lah pula yang buat kan. Kalau benda-benda macam tu tak perlulah kita asyik nak, bang, tolong buang sampah bang. Benda tu orang kata merimaskan lah. Terutama yang Betul. wanita ni, dia bukan tak nak tegur tau, tapi kalau dah berkali-kali tegur, Dah malas, dah penat nak dia dah lali tau. Dia Ah. macam, tak apalah biar aku buat sendiri, tak apalah, ini pun aku buat sendiri, tak Sebab dia dah apalah. tahu dah suami dia dah punya, dia tahu dah suami dia punya. Sepatutnya lelaki, bila lelaki dia macam seorang yang bertanggungjawab kan, kita tak perlu bagi tahu pun dia dah buat Dia dah semua buat benda. sendiri. Dia pergi contohlah dia tahu isteri dia dah balik kerja penat kan. Dia pula hari ni off day, bantulah isteri basuh Kemas pinggan. rumah Takkan tu. rosak tangan kau tu. Benda-benda macam tu kita tak perlu bagi tahu sebenarnya. Sang suami tolong ambil note. Tolong take note benda ni. Perempuan bila dia dah lali, bila dia dah tawar hati, berbahaya untuk kau. Betul. Ini cerita serius ni. Baik-baik Banyak lah. kes yang kita nampak bila dah tawar hati, suami merayu macam mana pun dah bahaya. Baik-baik. Anda di tahap bahaya. Dia dah tak kisah tau. Dia macam okeylah kalau kau betul-betul nak macam tu, aku dah tak kisah. Kau buatlah apa kau nak. Aku buat kerja aku, Kau buat hal kerja aku. kau hal aku, hal aku. Dan untuk makluman anda, isteri yang gembira, isteri yang bahagia akan menentukan kebahagiaan family itu. Betul. Dia tak sama tau. Bila lelaki je happy, perempuan tak happy, rumah tu takkan sama happy dia macam mana isteri yang happy. Tak ada seri lah kononnya keluarga tu. Tapi kalau isteri happy, daripada layanan kepada suami, daripada urusan anak-anak, daripada rumah, semua orang kata akan dia berikan servis yang terbaik. Kenapa? Sebab hati dah senang, hati dah gembira. Apa lagi yang dia nak malaskan kan? Mesti dia lain suami baik, mesti dapat masak yang sedap, mesti dia lain anak baik-baik. Dia takkan orang kata emosi yang lebih-lebih. Sebab wanita ni hanya bergantung kepada, bila dia emosi, dia takkan ada mood nak buat benda. Dia macam tu lah. Kalau dia buat pun sekadar nak melakukan tanggungjawab, Betul. tapi tidak dalam keadaan yang excellent. Percaya cakap saya wanita. Kata-kata AR. Tu kita baca komen daripada Puan Sabaria. Moy dia macam penceramah bebas. Puan. Puan, Saya rasa jadi penceramah dah. Ya puan, ya, sebab kita cerita ni kan puan, saya macam agak excited lah nak ceritakan. Sebab hari ini sebelum saya terangkan kepada semua, saya membaca ceramah daripada orang luar, saya membaca artikel-artikel, saya mengambil pengalaman di luar sendiri. Bila mana seorang isteri ini terlalu berdikari, sebenarnya ada kesan baiknya tetapi ada kesan buruknya. So pastikan si suami sentiasalah temani isteri anda bila mana anda free. Jangan orang kata dekat rumah lah, dah jumpa kat rumah, tak payahlah nak pergi dating ke, tak payahlah nak pergi sini. Betul. Dia jadi lain bila sebelum berumah Sebelum tangga selepas. dengan selepas. Dia Bila memang sebelum amboi macam Baik. belangkas kan. Ah. Tu macam bahaya sebenarnya bila bercinta, macam belangkas situ sini nak sama-sama. Tapi bila dah kahwin, tak payahlah dah ada depan mata, tak payahlah nak dating. Benda tu sebenarnya yang membawa kepada arah penceraian. Maafkan saya, tapi saya cakap berdasarkan apa yang saya kaji, Betul. apa yang saya belajar dan apa yang saya bacakan. Saya tak cakap kosong. Kalau tak percaya boleh dengar ceramah-ceramah yang lain kan. Mungkin tak percaya, apalah mama ini cakap sembarang je kan. Tapi bila anda dah dengar, anda akan berterima kasih dengan saya. Sebab kenapa? Emosi wanita adalah benda yang perlu anda jaga. Betul. Kalau emosi wanita dah tak betul, bye-bye lah kau. Bye-bye kan. Kiranya apa yang kita buat sebelum kahwin, kita buat benda yang sama lah. Betul kan. Untuk kekalkan seri, tolong bacakan. Untuk bacakan seri, untuk kekalkan keserian dalam rumah tangga tu. Okay, Okey? daripada Tok Fan kita Azam. Assalamualaikum, selamat petang, Wish. Waalaikumsalam, selamat petang. Okey, dia kata Faiz Jalaluddin, dia kata macam belangkas. Macam mana tu? Okey. Aduh. Faham tak belangkas ni? Dia macam ni, bila bercinta dia nak berkepit je kan. Itu. Tapi
Tapi bila dah kahwin, dah renggang. Bukan lagi berlangkas, magnet. Kan, magnet yang terbalik tu diterbalikkan, dia dah tak nak lekat. Itu yang berbahaya dalam percintaan, dalam perkahwinan sekarang ini. Sepatutnya bila orang kata bercinta macam tu kan, masa bercinta dia terlalu rapat, tapi bila kahwin kena lagi rapat. Itu yang menyebabkan seri tu orang kata naik sebenarnya. Okey, saya tak cakap kosong, tapi saya mendengar ceramah, saya mendengar kajian lah. Saya membaca rata-rata apa yang dikatakan oleh lelaki dan wanita yang menyebabkan rumah tangga itu berseri-seri. InsyaAllah semoga kita semua diberikan pasangan yang baik-baik. Bismillah untuk Raisa dan juga untuk saya, kita doakan. Dan juga semua yang menonton ni mendapat pasangan yang baik-baik insyaAllah. Saya nak baca daripada Puan Sabaria. Dia kata dah berusia ni, hari-hari aunty dan uncle berdating, breakfast kat luar selalu. Alhamdulillah. Syukur Puan ditemukan dengan orang kata suami yang sentiasa ambil peduli kan. Mungkin dia sibuk dengan kerja, tapi dia ambil masa untuk bersama isteri. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan benda-benda yang macam tu. Puan Asna kata, penceramah yang hebat Puan Sabaria, si Momo itu, dia kata sampai saya asyik dengar ceramah dia. Kan, tapi tak apalah, benda ni orang kata kita latih diri kita. Betul. Kita sambil beri manfaat kepada anda. Kenapa? Bila mana saya ceritakan benda ni kan, contohlah saya kata ada suami yang tengah tengok ni, lepas tu saya kata spend time dengan isteri, spend time dengan isteri, spend time dengan isteri. Dia pun bila dia dengar, dia macam alah, aku selama ni patutlah isteri, emosi isteri aku dah tak betul. Dia macam asyik nak salahkan aku, asyik marah kan. Cuba anda luangkan masa bersama. Ambil satu masa, dah lama tak dating kan, yang macam kita jalan, masa dating tu dengan isteri, pegang tangan isteri kan, manjakan isteri. Benda tu akan menjadi perubahan tau. Sebab Cuba dulu. Isteri ni suka tak benda yang macam manja-manja. Bagi perhatian. Cuba dulu, cuba baru bagi tahu saya berkesan ke tak. Belum Kalau cuba tak berkesan, berkesan. boleh potong jari saya. Kan. Belum cuba Kecuali tahu. si isteri ada masalah ni lah. Okey, yang ketiga adalah si suami tidak boleh terlalu banyak membiarkan isteri membuat keputusan sendiri. Tengok ni macam yang saya katakan tadi. Sebab bila isteri dah kebiasaan berdikari, dia beli barang sendiri, dia pergi buat ni semua sendiri kan. Kau ada ke, kau tak ada ke, dia tak kisah. Cuba kau buat macam ni. Yang isteri ni dia bawa abang. Bang, bila kita nak pergi belanja dapur ni? Tunggu abang. Kalau tu memang checkmate lah. Kalau yang jenis abang, tunggu abang pulang dari kerja, kita pergi sama-sama tau. Itu baru senang hati kita. Okey, tak payah suruh set, dah set dulu dah. Okey, saya nak baca. Puan Sabaria kata, aunty doakan kalian semua mendapat jodoh yang baik-baik hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Awal mana lama tak nampak. Hari ni dia jadi admin sebenarnya, tapi dia macam tak ada reply je. Awal, kenapa tak ada reply komen kita punya top fan semua ni? Kita dah tegur, okey? Okey. Lepas tu yang keempat adalah banyakkan masa mendengar luahan dan cerita isteri, meskipun kadang-kadang tidak menghasilkan apa-apa penyelesaian. Betul. Kadang-kadang Saya setuju. Okey, saya bagi contoh. Bang, tadi kan yang masuk pinggan kan dah luka-luka ni. Yang si abang ni pun dia tak ada penyelesaian, dia tak tahu nak cakap apa. Tapi dengar je lah. Dengar sekurang-kurangnya orang kata cakap lah macam ni sekurang-kurangnya. Alah, siannya awak. Macam tu kan. At least isteri tu dia tahu tak, kita ambil berat jugalah kan, dia macam dia tahu dia hargai. Janganlah pulang, alah sikit je pun Mengada-ngada kau. betul lah. Kau ni ngada kan. Baik nak maju tak jadi. Tak jadi kan. Betul, rasa tak ada rasa. Kau ni dah 30 tahun kita kahwin, first time kau mengadu ni kenapa? Dah nak last Jumaat ke ni? Macam tu kan. Dia macam tu lah contohnya. Tapi isteri apa ni dan juga suami, mainkan peranan anda. Banyak benda dia makcik-makcik. Banyak benda yang orang kata boleh belajar daripada benda-benda macam ni kan. Sebab kenapa kita ni selagi belum kena di batang hidung sendiri memang tak rasa kan. Kita katalah ada penjagaan awal. Pencegahan awal. Betul. Kenapa sebab pasal orang yang dah berkahwin kot kan, kita cerita kan. Dia ada pengalaman kan, so kita cerita gagap lah sikit. Betul. Okey, lepas tu aktifkan amalan-amalan yang diketuai oleh kita.
kita sebagai suami. Umpamanya solat berjemaah, makan bersama, membaca Al-Quran bersama dan juga solat tahajud bersama. Bila mana cara-cara kita nak mengetahui orang itu adalah jodoh yang serasi dengan kita. Saya ada baca daripada ceramah ustazah tu. Dia kata untuk mengetahui jodoh kita tu serasi dengan kita adalah kita, bila kita berjodoh dengan dia, kita dengan Allah semakin lama semakin rapat. Betul. Itu menunjukkan kita dengan jodoh tu adalah serasi. Maksud dia, hubungan kita dengan dia okey, hubungan kita dengan Allah akan semakin lama Lagi lah semakin pergi sana dah. Dia tolak. Semakin lama semakin mendekatkan diri dengan Allah. Apa-apa pun kita doakan. Orang kata semoga hari ini yang tengok kita punya live ni, kita sendiri, semua yang dengar ni, yang bakal dengar live ni, semua diberikan jodoh yang baik. Dan siapa-siapa yang dah berjodoh pula akan diberikan jodoh itu sehingga ke jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga hari ini apa yang kita sampaikan bermanfaat buat diri kami dan juga buat anda. Okey kan, kami tak nak cakap banyak sebab dah terlalu lama kami bercakap hari ini. Alamak, kami dah terlalu lama bercakap. So, itu saja untuk hari ini. Ada nak tambah? Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada kan. Saya pun dah haus dah. Diorang ni dah sikit je kan. Okey, so kita sudahi dengan Assalamualaikum. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Betul. Dan juga jangan lupa kita ada daging premium. Kita ada wagyu Ada melting. melting Ada buat melting. saya melting dan juga wagyu takkan buat anda sayu. Saya. buat anda sayu. Buat anda tidak sayu. Takkan buat anda sayu. Gitu. So apa-apa pun kalau nak booking, kalau nak ajukan soalan boleh PM kami ataupun call di talian yang kami letak tu. So jumpa lagi insyaAllah. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum. Saya Azriana. Saya Raisa. Saya Isma. Dan kami daripada Wish Daman